Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan 7 daripada subjek UL 03302, Kelestarian dan Dokumentasi Bahasa daripada Seksyen 5. Tajuk yang kami pilih adalah kepelbagaian penggunaan bahasa dalam konteks digital dan media sosial serta kesannya terhadap golongan muda pada generasi kini. Kumpulan ini terdiri daripada Amani Farwiza, Dayang Nirmalasari, John Riana Krumpa, Nirmalasari Putri, Nur Fitrina dan Siti Nur Fariha. Untuk pengenalan akan dibentangkan oleh saya, Dayang Nirmalasari binti Fazli. Penggunaan kepelbagaian bahasa dalam konteks digital dan media sosial telah menjadi suatu fenomena yang semakin berleluasa, terutamanya di kalangan golongan muda kini. Fenomena seperti ini telah mencipta pelbagai bentuk komunikasi yang menggabungkan unsur budaya dan keunikan bahasa yang ada. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis kepelbagaian penggunaan bahasa dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa yang digunakan oleh generasi muda kini. Kajian turut mengkaji kesan penggunaan bahasa terhadap pembelajaran dan perkembangan bahasa golongan muda kini dalam konteks digital dan media sosial. Memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks digital dan media sosial adalah penting bagi menyadarkan masyarakat kita bahawa platform-platform yang sering digunakan pakai oleh generasi muda ini adalah kunci utama dalam membentuk identiti interaksi sosial mereka. Kajian ini telah membuktikan bahawa wujudnya kepelbagaian penggunaan bahasa di media sosial oleh golongan muda. Kajian telah memberikan gambaran tentang cara golongan muda kini berkomunikasi di sosial media. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang tidak formal di media sosial seperti penggunaan singkatan bahasa. Penggunaan bahasa rancu juga kini semakin rancak digunakan oleh golongan muda. Mereka lebih cenderung mencampur adukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di media sosial. Selain itu, golongan muda kini juga lebih tertarik menggunakan slang dan frasa unik yang menunjukkan keunikan cara mereka berkomunikasi di media sosial. Kepelbagaian bahasa yang digunakan pakai oleh golongan muda kini merupakan revolusi bahasa itu sendiri. Mereka suka menggabungkan elemen-elemen bahasa luar ke dalam pertuturan. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti jenis bahasa yang biasa digunakan dalam interaksi digital dan media sosial oleh golongan muda kini. Seterusnya, untuk mengkaji faktor-faktor penggunaan bahasa yang digunakan oleh generasi muda dalam konteks digital dan media sosial. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji kesan penggunaan bahasa dalam konteks digital dan media sosial terhadap pembelajaran dan perkembangan bahasa golongan muda kini. Nama saya Amani Farwiza binti Aziz, nombor matriks BA23110-295, dan saya akan menerangkan yang pertama metodologi kajian. Kajian ini mempunyai dua metodologi, iaitu yang pertama pengumpulan data. Kami telah menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu borang soal selidik melalui Google Forms kepada 42 orang responden. Selain itu, kami juga telah menggunakan kaedah kepustakaan seperti mencari maklumat ilmiah yang berkaitan dengan tajuk kajian kami. Yang kedua ialah penganalisisan data. Kami telah menganalisis data-data dapatan kajian kami menggunakan syarta pi dan juga jadual serta penerangan dengan lebih terperinci. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian kami yang pertama, iaitu demografi responden. Kami telah memperoleh 42 orang responden melalui pengedaran borang kami, iaitu borang soal selidik kami yang menggunakan aplikasi Google Forms, dan kami mendapati terdapat sebanyak 32 orang perempuan yang telah mengisi soal selidik ini bersamaan dengan 76.2%, manakala terdapat 10 orang responden lelaki bersamaan dengan 23.8%. Demografi yang seterusnya berkenaan dengan umur responden. Kami telah mendapati umur responden yang paling tinggi ialah responden yang berumur 21 tahun bersamaan dengan 17 orang, dan responden yang berumur paling rendah ialah responden yang berumur atas 25 tahun bersamaan dengan 1 orang responden. Selain itu, responden yang berumur 20 tahun dan ke bawah
menduduki tangga yang kedua dengan peratusan 35.7% bersamaan 15 orang. Dan responden yang ketiga ialah responden yang berumur 23 tahun bersamaan dengan 5 orang. Dan tiada responden yang berumur 24 tahun mengisi borang soal selidik ini. Seterusnya, tempat tinggal responden. Melalui soal selidik ini, kami telah mendapati beberapa responden telah menetap di Sabah pada daerah yang berlainan seperti daerah Papar, Pitas, Keningau, Kinarut, Semporna, Lahad Datu, Putatan, Telipuk, Penampang, Menggatal, Kota Kinabalu, Pengalat, Likas, Ranau, Tawau, Lok Kawi dan juga Sandakan. Selain itu juga kami telah mendapati ada beberapa responden yang menetap di luar negeri Sabah seperti Kuala Lumpur, Sarawak, Negeri Sembilan dan juga Johor. Selain itu, dari aspek kaum, kami telah mendapati majoriti daripada responden yang mengisi borang soal selidik ini ialah kaum Bumiputra Sabah dengan peratusan 85.7% iaitu 36 orang. Manakala jumlah kaum minoriti ialah kaum Bumiputra Sarawak dan juga Cina dengan masing-masing mempunyai 1 orang responden. Diikuti dengan kaum yang kedua tertinggi iaitu kaum Melayu bersamaan dengan 4 orang responden. Saya Nur Fitrina binti Johansa, BI 23110347 akan membentangkan dapatan kajian yang seterusnya. Saya akan menerangkan penggunaan bahasa di laman media sosial. Jadual ini merupakan hasil daripada analisis data responden borang soal selidik kajian kami. Di sini kita dapat lihat bahasa yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan di media sosial. Berdasarkan tinjauan terhadap 42 orang responden, 73.8% daripada mereka memilih bahasa Melayu, manakala 21.4% pula memilih bahasa Inggeris. Selain itu, terdapat juga responden yang menggunakan bahasa Iban, bahasa Dusun, bahasa Melayu Brunei, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepun. Bahasa ini masing-masing menunjukkan peratus yang kecil sebanyak 2.4%. Untuk tinjauan terhadap bahasa yang sering digunakan untuk memuat naik status di dalam media sosial pula, kami mendapati berlaku sedikit perubahan berbanding tujuan komunikasi sebelumnya. Responden lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu untuk memuat naik status. Bahasa Inggris mencatatkan 50%, diikuti dengan bahasa Melayu sebanyak 47.6%. Manakala bahasa Iban pula kekal dengan peratusannya iaitu sebanyak 2.4%. Setelah dikaji, peningkatan peratusan bahasa Inggris merupakan sumbangan daripada responden yang menggunakan bahasa Jepun sebelumnya. Selain itu, beberapa orang yang tadinya menggunakan bahasa Melayu juga menyumbang dalam peningkatan peratusan bahasa Inggris tersebut. Jadi, berdasarkan tinjauan ini, beberapa hipotesis telah dibuat bagi menerangkan perubahan bahasa tersebut. Seperti yang kita tahu, banyak platform media sosial dan hiburan digital yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Hal ini dipercayai mendorong pengguna untuk menggunakan bahasa Inggris dalam interaksi mereka di media sosial. Selain itu, terdapat juga pengaruh globalisasi yang berkemungkinan besar menjelaskan mengapa terdapatnya peningkatan bahasa Inggris di tujuan komunikasi yang lain tadi. Hal ini akan diterangkan dengan lebih terperinci di dapatan kajian yang seterusnya. Okey, disebabkan oleh budaya belia yang membentuk tren bahasa di internet, mereka lebih cenderung untuk ingin berekspresif tanpa batas ataupun tanpa perbezaan budaya lah, batas perbezaan budaya itu. Dengan kata lain, secara lebih ringkas, penggunaan bahasa Inggris sememangnya dominan di dunia internet demi menggalakkan pengguna untuk mengekspresikan diri mereka dengan lebih santai kepada dunia luar. Salam sejahtera, nama saya John Dwi Ananumpa, nombor matriks BB23110364. Saya dari session 5, kumpulan 7. Saya ingin membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan kepelbagaian bahasa. Faktor yang pertama antaranya iaitu pengaruh geografi, iaitu memainkan peranan yang ketara terhadap keutamaan penggunaan bahasa dalam konteks media sosial oleh golongan muda, di mana ianya bersifat pelbagai. Lokasi geografi memainkan peranan penting dalam membentuk landscape bahasa media sosial
kerana pengguna sering tertarik kepada bahasa sejajar dengan persekitaran fizikal dan latar belakang budaya mereka. Di kawasan di mana bahasa tertentu dominan, ia secara semula jadi menjadi alat komunikasi yang digamari oleh di platform sosial. Sebagai contoh, golongan muda yang tinggal di kawasan perkampungan akan cenderung untuk menggunakan bahasa ibunda mereka untuk memuat naik sesuatu informasi atau imej. Populariti sesuatu bahasa digunakan juga boleh dipengaruhi oleh kandungan yang berkaitan dengan wilayah pengguna, dialek dan bahasa serantau yang digunakan untuk menyatakan identiti dan minat tempatan. Selain itu, kawasan yang mempunyai tahap pelancongan yang tinggi atau pendedahan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat antarabangsa memberikan keutamaan bahasa global sebagai bahasa seperti bahasa Inggeris untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Hal ini menjadikan golongan muda cenderung untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam memuat naik siaran di media sosial mereka dengan tujuan untuk menarik pelancong dari luar negara. Faktor seterusnya iaitu faktor rakan sebaya. Rakan sebaya, khususnya di kalangan generasi muda, berfungsi sebagai kelompok yang saling mempunyai frekuensi sosial atau pergaulan sebaya saling mempunyai minat yang sama antara satu sama dengan yang lain, dan ini turut mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam pergaulan di dalam sosial media. Contohnya, golongan muda yang mempunyai lingkungan rakan sebaya mempunyai identiti dan budaya yang sama akan cenderung untuk menggunakan bahasa yang mudah mereka fahami, bahasa yang lebih lancar seperti bahasa ibunda mereka. Manakala sekiranya mereka mempunyai lingkungan rakan sebaya yang mempunyai identiti dan budaya yang berbeza, mereka akan cenderung untuk menggunakan bahasa yang dapat mengurangkan jurang komunikasi seperti bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Banyak golongan muda juga ingin mencari persetujuan dari teman sebayanya sehingga menyebabkan mereka untuk mengamalkan tabiat bahasa dari kelompok tertentu agar mereka diterima. Rasa takut yang dipinggirkan ini dapat mendorong mereka untuk menggunakan gaya bahasa rakan mereka, walaupun hal tersebut bertentangan dengan latar belakang mereka. Seterusnya iaitu pengalaman bersama rakan seperti minat dan aktiviti yang sama turut membentuk penggunaan bahasa golongan muda. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan muda pada masa kini tertarik kepada teknologi dan sosial media. Mereka telah menjadikan sosial sebagai medium hiburan yang boleh dikongsikan bersama dengan rakan mereka, dan ini termasuklah dengan melakukan aktiviti seperti pertukaran minat, jenaka, istilah-istilah yang menjadi tren yang hanya difahami oleh mereka. Oleh itu, segala jenaka dan informasi yang disiarkan bukan hanya dalam bahasa tempatan, tetapi juga dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan bahasa ibunda mereka sendiri, contohnya Melayu, Cina, India dan sebagainya. Ini memberikan pendedahan kepada golongan muda terhadap bahasa asing dan secara tidak langsung turut mempengaruhi penggunaan bahasa mereka dalam sosial media. Faktor yang terakhir iaitu faktor tren budaya. Golongan muda sering dipengaruhi oleh tren semasa yang mencerminkan nilai-nilai budaya, identiti sosial dan keperluan komunikasi mereka. Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa lain juga didorong oleh globalisasi dan pengaruh media antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial dan digital secara lazimnya mempunyai ramai pengguna dari luar negara, dan ini menjadikan golongan muda di negara ini terdedah dengan bahasa dan pengaruh budaya luar di sosial media. Individu muda sering menggabungkan bahasa Inggeris atau gabungan bahasa ke dalam komunikasi digital mereka untuk menyelaraskan dengan norma-norma global dan berinteraksi dengan khalayak yang lebih luas. Dalam bidang bahasa Melayu, aliran budaya telah membawa kepada perubahan cara orang muda mengekspresikan diri mereka di media sosial. Mereka lebih cenderung untuk mencoba, meneroka dan mengambil risiko linguistik dengan menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak formal. Ini termasuk penggabungan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa yang lain. Pilihan bahasa orang muda sering dipengaruhi oleh nilai budaya yang lazim, identiti sosial dan pilihan komunikasi pada zaman mereka. Itu saja, terima kasih. Nama saya Nirmala Sari Putri binti Mortono, bernomor matriks BS 23110127. Saya akan membentangkan tentang kepelbagaian pengguna bahasa dalam konteks digital dan media sosial serta kesannya terhadap golongan muda pada generasi kini. Kita
Kita dapat melihat kesan yang pertama, iaitu dominasi WhatsApp dalam penggunaan media sosial, yang mana kajian menunjukkan dominasi penggunaan WhatsApp di kalangan remaja mencapai 80% hingga 90%. Hal ini disebabkan kemampuannya mempercepatkan komunikasi dan mencapai pengguna lain dengan efisien. Kedua pula, pembelajaran bahasa tidak formal, yang mana media sosial menyebabkan arena pembelajaran bahasa tidak formal yang luas bagi golongan muda. Melalui itu, interaksi online, berbagi konten dan berprestasi dalam percakapan mereka secara tidak langsung meningkatkan keterampilan bahasa mereka. Seterusnya, perubahan dalam penggunaan bahasa di media sosial. Platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan Telegram telah mengubah cara anak muda menggunakan bahasa secara signifikan. Penggunaan slang dan singkatan umum dari media sosial mempengaruhi gaya komunikasi remaja saat ini. Seterusnya adalah pengaruh globalisasi dalam bahasa. Bahasa Inggris mendominasi sebagai bahasa utama dalam platform media sosial, yang mencerminkan pengaruh globalisasi dan penggunaan media sosial di berbagai negara. Namun, penting juga untuk mengakui bahasa Melayu dalam konteks media sosial, terutamanya di wilayah-wilayah di mana bahasa Melayu adalah bahasa utama atau rasmi. Kesan yang seterusnya adalah variasi bahasa dalam komunikasi, di mana responden menunjukkan variasi dalam pemilihan bahasa untuk komunikasi di media sosial. Bahasa Inggris dan bahasa Melayu dipilih karena statusnya sebagai bahasa resmi dan kebangsaan Malaysia. Di samping itu juga, dalam konteks kepelbagaian bahasa, penting untuk memahami bahawa penggunaan bahasa tidak hanya mencerminkan privasi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan kontekstual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Fareha binti Mursadi. Nombor matriks BP 2310100. Bagi kesimpulan, kepelbagaian penggunaan bahasa dalam konteks media digital dan sosial memainkan peranan penting dalam kehidupan anak muda pada generasi kini. Dengan berbilang bahasa yang digunakan, dalam platform digital, penggunaan boleh berinteraksi, berkongsi maklumat dan menyampaikan pendapat dengan lebih mudah kepada khalayak yang pelbagai daripada pelbagai latar belakang, budaya dan bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian penggunaan bahasa dalam konteks media digital dan sosial memberi peluang dan cabaran kepada golongan muda dalam generasi kini dengan kesedaran dan bijaksana dalam penggunaan bahasa. Golongan muda boleh memanfaatkan teknologi digital untuk membina hubungan positif dalam memahami pengurusan penggunaan bahasa dengan memastikan komunikasi yang efektif, identiti yang positif serta hubungan sosial yang berkualiti dalam era digital yang terus berkembang. Sekian dan terima kasih.